Assalamualaikum. Okay, video yang ni aku nak tunjuk korang lah, kalau ada siapa-siapa nak pergi double R ke. Jadi nak tengok condition RR tu, cara nak tengok condition RR tu okey ke tak okey macam mana. Okay, ni aku nak bagi tahu sikit macam mana nak tengok. Okay, mula-mula lepas korang tengok luaran dia, cover set dia macam mana, okey ke tak kan. Okay, lepas korang dah tengok macam korang rasa dah okey, nak tengok body dia tegak pula. Kalau nak tengok body dia tegak, try tengok tayar dia daripada belakang. Si arm dia ada lari ke tak ada lari. Kalau tegak, cun, okey lah tu. Dengan tulang body tengah ni lah, maksud dia tak pernah accident lah, tak bengkok lah. Depan pun sama. Depan dia kalau pernah langgar depan ke apa, dia punya T-fork ni akan lari sikit. Kalau dia tukar pun nanti bahagian body tu macam ada bengkok sikit. So dia dah nampak macam tak rata lah, dia lari sikit lah. Tapi kalau tegak tu cun lah tu. So ni untuk luaran je. Untuk enjin pula Untuk enjin, mula-mula kalau kau nak tengok, korang tengok kaca ni dulu. Kaca ni korang kena senggit ke kanan sikit motor ni, baru nampak dia punya minyak. Senggit sikit. Okay, nampak tak minyak tu jernih kan. Dia kalau bersusu tu, dia warna dia macam susu tu, dia ada masalah oil seal bocor lah. Jadi bila color dia macam ni, cun lah. Kalau warna dia putih susu tu, itu ada masalah lah, oil seal. Tapi kalau takut mana tahu korang nak datang, dia bawa tukar minyak hitam ke, nanti lepas bawa, lepas test drive, korang check balik tengok minyak dia macam tu ataupun tu. Tapi bila baru nak panas, dia akan berkabut sikit lah. Bila dah betul-betul panas, dia hilang balik uap. Jadi akan jadi color jenis balik macam tu. Okey, yang kedua tu, nampak tak tu? Tu adalah penutup radiator Okey, tadi dah tengok minyak enjin. Yang kedua, sebelum korang start tu, bagus korang buka penutup ni. Korang buka sebab enjin tengah sejuk lagi kan. Korang buka baru korang start. Bila start, rem sikit. Dia kalau pulas terus laju, dia tendang lah. Tapi kalau pulas pelan-pelan, dia sampai RPM 6-7, dia tak tendang lagi. Kalau tendang, ada masalah head bocor. Ni dalam ni, kalau air coolant tu tendang. Tapi kalau start pun dah nampak macam buih-buih kecil-kecil, itu pun bocor juga. Jadi tu dah tunjukkan yang ada masalah problem head bocor lah, coolant. Jadi korang kena buka tu baru korang start. Jadi try rem sikit. Dia kalau dia tendang sampai RPM 4, dia dah keluar dah semua air coolant tu. Tapi kalau sampai 6-7, air tu naik sikit, dia tak tumpah, tu makna okey. Lagi satu, dia kena ada naik turun sikit. Bila kita pulas, dia macam naik sikit, tapi dia tak tumpah lah. Tapi bila dia tak bergerak langsung, kita pulas dia macam tu je, dia tak ada macam naik langsung, makna ada tersumbat. Dia air tu tak pusing-pusing. Okey, yang ketiga, macam biasalah, tadi dah lepas buka tu, kita start lah. Okey, sebelum tu aku nak cakap sikit, kalau kita start, dia ringan tau. Kalau enjin tu sedap, cun, dia start kita tak payah pulas pun, dia dah terus ada timing. Jadi kalau enjin tu macam ada masalah, blok dah berat ke, ataupun head bocor ke, dia tak ada timing. Dia kalau ada timing pun dalam seminit 2 minit dia akan mati. Okey, lagi satu, nak start susah ke tak susah ke, tu kita nak check lah. Kalau dia start senang, tu dah cun lah kira. Tapi kalau senang sangat pun kena check jugalah. Kalau takut minyak dia kering sangat kan. Dia senang tapi dia macam mana cakap, dia macam ada dengar, kena dengar jugalah bunyi letup enjin tu macam mana. Dari situ kita boleh detect. Tapi untuk timing ni biasa dia angin lah, dia apa, pilot jet. Kalau cun pilot jet, dia senang je start. Okay, nanti bila korang start, korang cium bau tuti dia. Dia kalau kompresor bocor ke, ataupun ada head bocor ke kan, bau tuti dia tu tak sedap.
Dia kalau tak pakai tuti wangi pun kita boleh kenal bau tuti tu bau sedap. Kalau bau yang tak sedap tu maknanya enjin tu tak siap. Okey, jom kita start. Okay, korang dah dengar dia kan, enjin dia ringan, boleh timing. Dia kalau tak okey, dia macam berat lah. Timing tu macam tak ada. Walaupun dah tinggi pun nanti dia biar langsam dia mati. Tu ada lah tu, blok bocor ke, piston dah betul-betul out ke. Untuk dengar bunyi, dia kalau ada masalah grandsub biasanya dia gegar. Kalau dia pakai blok 65 memang gegar lah. Macam ni sekarang ni aku tengah pakai blok 65. Dia dekat bawah dia, kalau mana-mana kalau korang tanya pun memang blok 65 memang ada gegar sikit dengan bunyi sikit lah. Tapi kalau ada masalah grandsub ni, dia grandsub longgar ni, gegar dia lagi gegar daripada grandsub yang okey. Untuk yang blok 6, blok 59 standard pun sama. Kalau dia bising tapi dia tak bergegar sangat, itu grandsub okey lagi. Kalau bergegar tu grandsub dah out dah. Kalau blok 59 lah. Untuk bunyi, two stroke ni dia memang ada bunyi sikit. Dia tak adalah senyap macam four stroke. Lebih-lebih lagi kalau macam aku ni kotak nafas dah kosong. Kotak nafas dah kosong, lepas tu siap ada tebuk lagi untuk buat angin cukup. Jadi bunyi rival tu, rival tu dia macam menepuk tau. Jadi benda tu memang ada. Untuk bunyi blok, korang pulas. Kalau timing langsam dia memang bising sikit. Aku ni blok 65 memang bising. Kalau 59 pun mesti ada bunyi sikit. Tapi bila korang pulas RPM 4 ke 5 ke, dia senyap, dia landar je. Tapi kalau RPM 45 tu ada macam bunyi krik 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 krik, itu dah nak out dah tu. Tu dah boleh tukar piston ke apa ke. Tapi kalau korang yang baru nak beli, itu makna condition tu nak kena ganti piston lah. Tapi piston pun kita tak tahu sama ada piston makan blok okey lagi ataupun piston dah makan, blok pun dah makan. Jadi benda tu korang nak kena tengok, nak kena dengar betul-betul lah. Tapi untuk yang bau exhaust tadi tu, dia kalau piston dia longgar sangat, dia akan bau minyak tuti tu terbakar tau. Dia macam ni, kompresor bocor hitam tu akan masuk dekat grandsub korang kotor. Tu makna piston dah out dah. Time tu tuti memang bau pun tak wangi. Pakai tuti tak wangi pun bau dia, tengek dia lain macam. Dia kalau head bocor pun ada bau tu sikit lah, tak ada bau wangi sangat lah. Tapi kalau okey cun, bau dia mesti cun je, bau tuti. Okay, sebelum tu untuk blok pula, kalau yang senyap sangat tu, mana tahu owner lama baru lepas ganti piston kan. Okay, so bila dia ganti piston tu, piston tu kena ikut saiz blok yang cun-cun tu dia. Kalau 59 dia dah haus sikit and then dia polish, dia kena masuk piston besar sikit, B75 macam tu lah kalau untuk blok standard. Kalau dia masih masuk piston yang standard lagi, dia longgar sikit lah, dia okey je. Tapi cuma bising sikit je lah, tapi masih okey lagi. Tapi yang masalahnya bila blok dia masih ketat lagi tapi dia masuk piston besar sikit. Maksudnya
dia punya slip dia tak makan lagi, tapi dia dah masuk piston B75 ataupun piston besar lagi sikit lah. Memang senyap tapi boleh melecet sebab ketat sangat. Korang dia kena cun-cun untuk dia. So biasa kalau nak masuk piston besar ni, kalau blok tu masih ketat lagi ataupun tu kena polish sikit lah baru masukkan piston yang besar sikit. Kalau dia tak buatkan ikut ngam-ngam saiz dia memang okey, tapi memang senyap, tapi tahu-tahu piston melecet. Sebab ramai yang cakap motor beli mahal kan, lepas tu pakai tak sampai sebulan dah jahanam. Antaranya lah punca-punca dia. Yang lain pasal carburetor lah, mungkin dia kering sangat ke kering sangat, kalau basah sangat pelak saya lukong. Tu korang nak kena tengok jugalah. Untuk yang kering ke tak kering, kena rem. Kena rem, korang tengok RPM 8 dia ada pap bunyi dia macam tu. Tapi kalau dia kering dia rata je, memang sedap jugalah. Tapi bila tu blok kering cepat jahanam. Okay, bila korang dah check yang tadi ni, buka penutup, check air tendang ke tak. Bila tak tendang, exhaust pun bau wangi, maksudnya tak adalah bau busuk tu, tutup balik. Okay, time tu untuk test drive pula. Okay, bila untuk test drive, kita akan tengok dia punya PV buka cantik ke tak cantik. Okay, biasa kalau ada masalah porting terlebih ke, set carburetor tak cun ke, bawa pun tak sedap. Memang tak sedapnya. PV susah buka lah apa kan. Okay, bila korang bawa tu, biasa kalau enjin baru first time nak jalan tu, dia ada sangkut sikit lah untuk first time PV nak buka tu. Maksudnya enjin kalau sejuk, korang turun drive apa-apa, time PV nak buka tu macam ada sangkut-sangkut sikit, sunggut sikit. Sebab dia enjin sejuk, masih sejuk-sejuk lagi kan. Tapi bila dah terbuka sekali, dia dah terata sekali, okay, lepas tu dia terus cun. Okay, biasa macam tu kalau korang nak test, korang kena start dalam, yelah korang pun nak beli motor tu kan, tak nak lenjan sangat. Jadi aku sarankan gear 3 lah, gear 3 atau gear 4 baru try tengok dia punya PV buka ke tak. Mula bawa, lepas tu 1, 2, 3, okay, gear 3 korang try pulas sampai habis. Tapi jangan terus laju sangat, ikut-ikut lah, saing-saing motor tu pergi lah. Okay, bila yang cun, dia akan terbuka cantik je, sama ada gear 4, gear 3 atau gear 4 macam tu lah. Tak ada sunggut-sunggut, tak ada bunyi dia pun korang boleh rasa lah. Dan PV tu terbuka je korang rasa ada punya pergi dia kan. Jadi tu makna cun. Bila ada masalahnya, kalau korang try je gear 3, gear 4 nak buka PV tu macam dah tersunggut-sunggut, itu mungkin kadang masalah api, masalah setting. Jadi bila korang nak ambil juga, makna motor tu tengah tak cun tau setting tu. So korang kena buka balik lah nanti lepas tu. Tu atas korang lah, sama ada masih nak beli ataupun tak. Jadi bila tu korang kena test lah. Dulu aku beli motor ni pun, aku beli second juga. Kedai tu dia start, dia terus rem sampai 12. Jadi sejuk. Dia rem sampai 12 tu dalam 15 saat, 30 saat dia stay. Dia memang, dia cakap memang cun. Jadi kalau kau nak tahu enjin Nabur ni sebenarnya tahan. Kalau korang set cantik, minyak cukup, angin cukup, tuti cukup, memang tahan. Korang rem sampai 12 tu, relax je, selamba je. And then kalau tak ada masalah grain sub, welding ke, casing pernah pecah ke, memang tak ada masalah. Tapi untuk dalam enjin ni, kalau orang yang nak baru beli ni, nasib korang lah. Kadang-kadang dapat yang casing dah pernah pecah. Ada orang ada pernah pakai blok 68, grain sub putus kan, lepas tu hentam casing. Lepas tu grain sub pun mungkin ada yang berwelding lah kan. Yang tu belah dalam. Tapi itulah, kalau nak test tu aku sarankan korang lenjan je lah. Try dia punya test, dia punya top. Tak payah top gear 6 tu, top gear 4 ke korang rasa lah.
dia punya tu okey ke tak. Tapi kalau kebetulan tiba korang tengah test tu jam, tak boleh buat apa lah. Owner lama pun cakap memang motor tu makna tak cun lah. Korang pun tak payah nak sibuk nak ganti lah kan. Tapi bila dah cun semua, minyak cukup, angin cukup, tuti time bawa tu boleh rasa. Kalau dia kering, dia motor dia macam menyedut sikit, dia macam berat lah. Tapi kalau dia landai je, lembut je kan, dekat atas pun lembut, dekat bawah biasa lah. Atas lembut, makna tu cun lah. Engine pun kalau korang, kalau blok 65 ni bawah, kalau bawa RPM bawah 4, dia memang bergegas sikit. Kalau dah lepas atas dah 6, 7, dia dah macam standard je, dia lembut je. Tu korang kena check lah. Kalau RPM atas dia pun ada macam bising, bergegar macam kan. Tu makna crankshaft, bearing. Okey, lagi satu yang terakhir, bunyi hantu. Bunyi hantu tu dia dekat sini. Dia ada apa, gigi premier untuk clutch punya, mangkuk clutch. Okay, bila kalau yang tu korang start je timing biasa pun korang boleh dengar bunyi macam bunyi hantu. Bunyi okay, tu makna gear tu dah haus. Okay, lagi satu, time korang bawa tu. Time korang bawa gear 5, gear 6 lah biasa. Kalau gear bawah-bawah tu dia tak ada, biasa dia okey. Kalau gear 5 atau gear 6 ada bunyi hantu time landai tu kan. Time korang bawa 1, 2, gear 6 tu ada bunyi hantu macam tu. Tu makna gear dia dah haus. Okay, bila gear tu dah haus, dia bunyi lah hantu tu. Bila bunyi hantu tu makna gear dah tak tune lah. Tu atas korang lah. Kalau masih nak belilah. Tapi kalau makna tak ada bunyi hantu tu, makna memang tune lah. So yang lain tu lah. Ni video ni, okay, video yang ni kalau ada dapatlah 1000 subscriber kan. Okay lah, aku ajar jugalah cara nak setting sikit. Tak adalah setting nak sampai podium kan, nak depan-depan tak lah. Tapi untuk safety, selamat jalan jauh. 65 ni pun sebenarnya kalau nak jalan jauh, okay, aku pun dah pakai 65 ni lama lah. Jalan jauh, dia yang penting minyak cukup, tuti cukup. Minyak cukup, tuti cukup, cun. Orang nak jalan jauh-jauh pun tak ada halnya. Kalau 68 tu dah besar sangat lah. 65 okey lagi, 65 ke bawah, 62 ke 61 ke. Tapi kalau ada modal tu, ambil ori, lagi baik ori. Ada aku kalau nak sedap top MX tu je, nak top, lepas tu nak jimat, nak duit kurang sikit lah kan. MX 65 tu korang ikut saiz sporting PDK, betul-betul ikut saiz PDK punya. Lepas tu head, terus sarung head PDK tu je, settle. Ok lah geng, buat masa ni je lah dulu lah. Ni ada nak untuk yang, sebab tu hari ada orang datang tengok motor, tapi dia tengok macam tak tengok mana lah. Jadi kalau aku tengok lah yang macam apa aku ajar tadi tu, cara-cara tengok kan. Untuk kita tak ada masalah kemudian hari. Okay, geng, tu saja geng untuk video kali ni. Subscribe geng sikit-sikit. Bye bye. Assalamualaikum.